Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam kuliah zuhur bulan Ramadan untuk kita membicarakan serba sedikit berkaitan dengan ilmu-ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di antara surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran adalah surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf merupakan surah yang kita selalu baca pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat, yang mana di dalam surah ini mengandungi cerita. Al-Kahfi itu sendiri berasal daripada cerita ataupun kisah yang sahih yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana sekumpulan manusia yang struggle, sekumpulan manusia yang bersusah payah dalam mempertahankan akidah mereka sehingga terpaksa melarikan diri. Sehinggalah apabila ayat yang ke-30 daripada surah ini yang kita akan ceritakan di dalam kuliah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatu 'adn tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Ayat 30 dan ayat 31. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam dua ayat ni berkaitan dengan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Ayat ni betul-betul Allah taala cerita selepas daripada Allah menceritakan tentang azab yang Allah Azza wa Jalla sediakan kepada orang-orang yang zalim. Azab yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang menolak kebenaran. Kalau kita tengok ayat sebelum tu, Allah Ta'ala kata وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Katakan wahai Muhammad, kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu dekat kita melalui perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala suruh Nabi Muhammad bagi tahu kat kita, waqulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datang daripada Tuhan. Saya tak berhak nak bagi tahu saya berada di pihak yang benar. Tuan-tuan pun tidak berhak untuk bagi tahu tuan-tuan berada di pihak yang benar, melainkan pasti adanya hujjah daripada Al-Quran ataupun Sunnah. Nak tahu kebenaran itu apa? Kena rujuk kepada Quran dan Sunnah. Kerana itulah yang datang daripada Allah Azza wa Jal. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan kebenaran itu daripada Tuhan. Kebenaran itu bukan daripada saya. Kebenaran itu bukan daripada mana-mana manusia. Kebenaran itu datang daripada Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa mahu maka hendaklah dia beriman, dan siapa mahu boleh menjadi kufur. Ayat ni dia bukan pilihan dengan makna boleh pilih salah satu tanpa ada habuan. Kerana ayat selepas tu Allah Subhanahu wa taala sebut. Allah Taala kata apa? Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Siapa yang mahu maka berimanlah. Sesiapa yang ingin, maka kufurlah. Kerana sesungguhnya kami telah menentukan, kami telah menyediakan neraka yang menyelubungi orang-orang yang zalim di hari akhirat nanti.
Kemudian barulah Allah Azza wa Jalla menyebutkan ayat ni. Ayat berkaitan dengan ganjaran bagi orang yang beriman. Maksudnya Allah Ta'ala mulakan dulu dengan azab bagi orang yang tak mau beriman. Siapa yang nak beriman, beriman. Siapa yang nak kufur, silakan. Tetapi beringat, pilihan ni bukan pilihan yang tidak ada habuan. Pilihan ni ada habuan. Kerana kadang-kadang kalau kita tanya pada nafsu, ibadat ni satu benda yang kadang-kadang tak seronok bagi nafsu. Bukan kadang-kadang, sentiasa. Tak seronok bagi nafsu. Nak kena salat, nak kena puasa, nak kena zakat. Ini satu benda yang membebankan. Nak buat kerja amar makruf nahi mungkar pun satu benda yang membebankan. Nak duduk dengar kuliah pun kadang-kadang mengantuk juga kan. Dah lah tak makan ni. Satu benda yang tak disukai oleh nafsu. Mungkin ada orang pilih untuk menjadi kufur. Jadi Allah Ta'ala warning siap-siap. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim. Apa itu zalim? Zalim ni ada banyak kategori. Saya dah bagi dulu definisi zalim di sisi para ulama. Sebahagian ulama kata zalim ni apa dia? Zalim ni letak sesuatu bukan di tempatnya. Ini yang paling glamour lah. Ada juga zalim yang bermaksud melampaui batas. Ada juga zalim bermaksud bertindak pada sesuatu yang bukan milik kita tanpa mendapatkan izin daripada syarak. So, itu 3 makna zalim. Bila disebutkan zalim, zulum. Zulum ni ada zulum pada diri sendiri dan ada zulum pada orang lain. Zalim pada orang lain ni biasalah kita fahamlah. Kita ambil harta orang tanpa izin, kita rosakkan harta orang tanpa izin, kita curi harta orang tanpa izin, kita melampaui batas, pukul orang tanpa sebab yang syar'i dan sebagainya. Dan termasuk juga zalim ni zalim pada diri sendiri. Apa itu zalim pada diri sendiri? Kita tinggal benda yang Allah Ta'ala suruh, maka sebab itu zalim yang paling besar syirik lah. Kan dulu saya pernah cerita, mungkin ada di kalangan kita yang kadang-kadang tak berapa nak perasan. Sebab kita tak diberikan gambaran yang jelas. Kenapa Allah Ta'ala kata inna syirka la zulmun azim? Sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang besar, yang agung. Sebab kadang-kadang ada orang fikir, saya ada kawan saya ni tak beriman, tapi dia baik. Semua amalan dia tak dikira, tak dihitung. Sedangkan ada seorang kawan lagi beriman, cuma jahat. Bila mati dua-dua ni, yang ada iman, walaupun akan diazab oleh Allah, tapi akhirnya masuk syurga. Tapi orang yang tak beriman, tak akan dapat masuk syurga. Jadi kat sini nampak macam tak adil. Itu kalau kita tengok daripada perspektif hamba lah. Kita hamba Tuhan, kalau tengok daripada perspektif hamba, memang nampak macam tak kena lah. Orang baik, tapi tak ada iman, terus diazab. Semua amalan baik tak dikira. Tapi orang jahat ada iman, masuk neraka macam mana pun akan keluar untuk masuk ke dalam syurga setelah daripada dosanya dihapuskan ataupun sekadar dosanya dihapuskan. Khilaf di kalangan para ulama, kalau orang mukmin ni masuk neraka, na'udzubillah, kalau ditimbang amalan berat belah jahat, dia akan diazab sampai mana tu ulama berbeza pendapat. Ada yang kata diazab sampai habis dosa dia baru dia akan masuk syurga. Ada yang kata tak, dia akan diazab sampai dosa dia tu kurang sikit daripada pahala dia baru dia masuk syurga. Itu di kalangan para ulama ada perbezaan pendapat. Ibn Qayyim ada hurai masalah ni, tapi tidak ada dalil yang jelas. Cuma yang pasti, jangan ada cita-cita nak masuk neraka lah. Itu yang paling penting sekali lah. Kena jadikan amalan kita paling kurang lebih daripada dosa yang kita buat. Baik. Tapi kalau kita tengok daripada perspektif agama, betul lah zalim. Allah Ta'ala cipta satu orang, Allah Ta'ala bagi macam-macam kat dia, Allah Ta'ala bagi segala nikmat, Allah Ta'ala bagi jalan hidayah, Allah Ta'ala turunkan wahyu.
sampai kepada dia begitu banyak bukti-bukti tentang kebesaran Allah, tentang berhaknya Allah Ta'ala ini untuk disembah, tapi dia pergi sembah benda lain yang tak ada kena-mengena dengan dia. Tuan-tuan, saya hari ni berapa bulan? 6 bulan. Sudah 2 bulan 6 hari dah saya dekat Perlis ni. Saya diamanahkan jadi rektor Kolej Universiti Islam Perlis. Saya katalah saya jadi rektor di sana. Saya ambil seorang staff. Saya kata awak dilantik untuk kerja dekat Kolej Universiti Islam Perlis. Gaji sekian-sekian banyak, privilege, keistimewaan. Kalau pergi klinik dapat pembiayaan, adalah dia punya shilling. Jangan lebih daripada sekian-sekian amount. Ni tugas awak. Ni gaji awak banyak ni. Kita katalah kita bayar gaji kat dia 2,500 sebulan. Dia pun lapor diri sebagai staff. Tiba-tiba, bila saya tanya, ni Ustaz, mari jap ke office. Oh, minta maaf. Ni Ustaz, saya tak ada kat office. Telefon tak ada. Saya pun dah mula rasa panas lah. Aku bayar gaji kat dia 2,500. Bukan duit saya lah. Hak ni duit umat lah ni kan. Orang bayar yuran untuk dia bekerja, tapi dia tak buat kerja. Dia pergi mana? Siasat punya siasat. Rupanya dia pergi Masjid Alwi. Apa dia buat? Dia menyapu kat Masjid Alwi. Dia cuci toilet dekat Masjid Alwi. Cuba tanya AJK Masjid Alwi, dia baik tak? AJK Masjid dah tengok orang lain dah. Nak jawab macam mana ni? Kalau tanya dekat jemaah Masjid Alwi, dia buat percuma. Sapu sampah, buang sawang, cuci toilet, repair mikrofon. Kalau tanya dekat staff sini, AJK Masjid, baik tak? Tuan-tuan, baik tak baik? Jangan takut, ini bukan soalan trik, ini soalan betul-betul ni. Ini bukan soalan teka-teki, ini soalan betul-betul. Baik tak baik? Baik. Kalau tanya saya, baik tak baik? Kalau tanya saya bos dia. Tanya saya baik tak baik? Saya kata orang ni zalim lah, ambil gaji kat saya, pergi buat kerja lain. Allah Azza wa Jal bukan macam bos. Allah Ta'ala lebih dahsyat daripada bos. Allah Ta'ala bagi segala-galanya. Bagi nikmat, bagi keselesaan, bagi nyawa, bagi anggota. Semua benda Tuhan bagi. Lepas tu Tuhan buktikan yang dia memang layak untuk disembah. Dia tak pergi sembah Tuhan, dia pergi sembah benda lain. Layak tak orang ni dapat rahmat daripada Tuhan? Kalau dia mati di atas syirik, dia tak layak dapat lah. Maka sebab tu kita kena betulkan persepsi. Tengok daripada perspektif mana? Daripada perspektif agama, syirik itu adalah satu kezaliman yang sangat besar. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat sebelum, kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang menyelubungi orang-orang yang zalim, yang menyelubungi mereka. Kemudian Allah Ta'ala cerita siapa yang beriman. Allah Ta'ala beri jaminan, innal ladzina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Sebahagian ulama tafsir mengatakan, bila Allah Ta'ala sebut iman dan beramal saleh, ini bermakna amal saleh itu tak termasuk dalam iman. Sebab Allah Ta'ala kata beriman dan beramal saleh. Dia kata kerana bila ada dan tu, dan dalam bahasa Arab ni al-ataf. Dia kata al-ataf yufidul mughayarah, dan menunjukkan sesuatu yang berbeza. Telah datang Ali dan Omar. Ali bukan Omar, Omar bukan Ali. Ini jadi satu benda yang pelik. Sebab kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, di sana Imam Bukhari menukilkan di sisi ahli sunnah wal jamaah, al-iman qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan amalan. Maksudnya di sisi ahli sunnah wal jamaah, amal termasuk dalam iman. Tiba-tiba dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
Adakah amalan tak termasuk dalam iman? Sebahagian daripada mazhab yang bukan ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka kata iman tak ada kaitan dengan amal. Golongan Murji'ah, dia kata iman tak ada kaitan dengan amalan. Tak ada kaitan. Iman tuan-tuan, iman saya dengan iman sahabat sama. Selagi mana dia mengaku dia mukmin, dia dikira mukmin. Amalan dia kita tak tengok. Tapi ahli sunnah dia tak macam tu. Ahli sunnah kata amalan termasuk dalam iman. Al-iman qaulun wa amal. Iman itu merangkumi perkataan dan iman itu merangkumi perbuatan. Yang saya faham Ustaz, dulu masa zaman kita belajar, iman ni sesuatu yang kita percaya dalam jiwa. Kan? Yang kita percaya dalam jiwa. Ni kok mana pula tiba-tiba qaulun wa amal? Mana percayanya? Amal tu ada dua. Qaul betul lah perkataan yang kita ucapkan. Amalan tu ada dua. Amalan yang pertama, amalan anggota, termasuk dalam iman. Yang kedua, amalan jiwa pun termasuk dalam iman, iaitu amalan kepercayaan. Jadi, iman ni merangkumi kata-kata. Dah tu Allah Ta'ala bezakan kat sini. Nak bagi tahu, iman semata-mata yang difahami oleh sebahagian orang, ia merangkumi hanya kepercayaan, tidak akan sempurna melainkan setelah dilengkapkan dengan amal. Maka sebab itu kita tengok di dalam hadis Nabi SAW ada memberikan isyarat tentang kepentingan amal untuk menyempurnakan iman. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga dia kasih untuk saudaranya seperti mana dia kasih untuk diri dia sendiri. Apa pula kasih, sayang dekat saudara, suka, tak ada perasaan dengki pada sahabat semuslim, tiba-tiba ada kaitan dengan iman? Kerana itu adalah amalan yang diterbitkan oleh iman, iaitu tidak ada perasaan haqad, tidak ada perasaan dengki, tidak ada perasaan benci apabila saudara kita mempunyai nikmat, mendapat nikmat yang kita suka walaupun tak dapat kat kita, kita tumpang gembira. Itu menunjukkan kesempurnaan iman. Iman dia tu iman yang betul lah. Sebab orang mukmin ni bersaudara. Maksudnya iman ada kaitan dengan amal. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Atau kama qala, orang yang berzina dia tak berzina dalam keadaan dia beriman. Maksudnya waktu dia berzina tu iman dia tak sempurna. Maksudnya amalan ada kaitan dengan iman. Allah Azza wa Jalla nak memberikan kita satu pengajaran yang sangat jelas dalam ayat ni. Apa dia? Kamu nak mendapatkan syurga, kamu perlu beramal. Kamu nak dapatkan syurga, bukan hanya kamu duduk, lepas tu kamu kata kamu beriman, lepas tu tunggu orang transfer pahala pada kamu. Itu tidak memadai. Kalau itu memadai, maka orang kaya akan lebih dulu masuk syurga pada kita. Sebab dia boleh upah orang untuk transfer pahala. Hang tolong baca je untuk aku, hang tolong solat untuk aku, hang tolong puasa untuk aku. Sedangkan dalam agama ini yang utama, kita beramal untuk diri kita. Sebab itu Nabi SAW memberikan peringatan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata apa? Hadis ni panjang. Tapi Nabi SAW di hujung hadis tu Nabi kata, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap daripada insan keluar pada waktu pagi menjual dirinya. Jual diri ni macam mana pula?
Bukan jual maruah. Yang tu haram kan. Jual diri ni maksudnya jual diri dengan amalan. Kita nak Tuhan beli amalan terbaik kita ni. Tukar. Beli ni maksudnya tukar. Bila kita beli barang kan kita tukar, kita bagi duit, kita ambil barang. Kita menukarkan amalan kita untuk kita mendapat gantian di sisi Allah Azza wa Jalla, itu syurga. Nabi SAW kata, faba'i'un nafsahu, setiap orang keluar pada waktu pagi beramal, bersungguh-sungguh beramal saleh, jual diri dia, yakni melakukan amalan untuk tukaran, untuk mendapatkan balasan di sisi Tuhan. Famu'tiquha, maka tengok, adakah dia ni menjual dirinya untuk membebaskannya, au mubiquha, ataupun untuk membinasakannya. Kerana ada manusia yang beramal akan dapat kebinasaan di akhirat. Ada manusia yang akan diberikan ganjaran baik di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ini satu benda yang penting. Sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan ganjaran bagi orang yang memperbaiki amalannya. Orang yang menjadikan amalannya itu amalan yang terbaik. Ni nak bagi tahu kat kita apa dia? Di out, ada masa lagi? Seminit? Oh, baru satu ayat. Ni nak bagi tahu kat kita bahawasanya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kadang-kadang dalam dunia ini kita beramal. Kadang-kadang dalam dunia ini kita beramal, kita tak dapat habuan pun di dunia. Kita dapat maki. Nak ajak orang buat benda baik, nak cegah orang buat benda mungkar, kadang-kadang habuan dunia tak dapat. Seperti mana yang berlaku kepada pemuda Ashabul Kahf. Kita ambil pengajaran daripada sana. Nak menegakkan kebenaran, ada kalanya sukar, ada kalanya dimaki, ada kalanya dihamun. Tetapi kena ingat, Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan ganjaran orang yang melakukan kebaikan. Bila kita buat baik, kita tak dapat habuan dunia. No big deal. Kerana kita bukan buat baik untuk mendapatkan ganjaran dalam dunia. Tapi kita nakkan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itu orang Melayu kata buat baik berpada-pada tu. Walaupun mungkin orang kata buat baik berpada-pada ni maksudnya buat baik tu pada-pada tengok pada siapa yang nak buat baik. Tapi ada satu lagi maksud yang saya rasa boleh jadi. Apa dia? Bila kita buat baik, kita berpada dengan kebaikan tu. Jangan minta balasan daripada orang. Jangan mengharapkan sesuatu daripada orang. Jangan bila kita buat baik tak dapat sesuatu habuan dunia, sia-sia je aku buat. Tidak. Kerana di sisi Allah benda tu tetap bukan sesuatu yang sia-sia. Lepas tu barulah Allah Ta'ala cerita ganjaran, apa yang Allah Ta'ala akan berikan, pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan di dalam syurga yang akan disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan amal saleh setelah mereka beriman. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan Ramadan ini sebagai medan untuk kita menjadi manusia yang bertakwa. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih pada Masjid Alwi, RTM dan yang lain-lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.